Semua nampak Okey. Kita akan teruskan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita hari ini nak bincang tentang zaman Khalifah Ar-Rasyidin. Nawaitu ta'lum ta'lim wa tazakkur wa tazakir wa tanfa'u intifa' wa ifadatul istifad wa isra termasuk kitabillah wa sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa da'ilal huda wa da'ilal khair bil tiwa wa dillah wa burdi wa kurbi wa suwabihi. Insyaallah la haula wala quwwata illa billah al-azim. La haula wala quwwata illa billah al-azim. Apa khabar anak-anak semua? Sihat? Alhamdulillah. Masya-Allah. So, hari ini kita cerita bab sejarah, iaitu sejarah Khalifah Ar-Rasyidin, sejarah Islam. Baik, kita akan teruskan. Anda boleh rujuk buku anda dan saya bagi slide nanti saya tadi ubah suai sedikit. Baik. Khalifah ni pengertiannya ialah orang yang memegang jawatan ketua negara Islam. Itu maksudnya Khalifah. Tapi kalau Khalifah Ar-Rasyidin ialah gelaran kepada para sahabat yang memegang jawatan Khalifah itu selepas kewafatan Rasulullah SAW. Khasnya 4 orang Khalifah utama itu. Itu maksud Khalifah. Dan mereka itu ialah Khalifah Abu Bakar Siddiq, Khalifah Umar Al-Khattab, Khalifah Utsman bin Affan dan Khalifah Ali bin Abi Thalib. Okey. Mari kita berkenalan dengan Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Ada orang masuk. Siapakah dia Khalifah Abu Bakar As-Siddiq? Khalifah Abu Bakar As-Siddiq nama sebenarnya Abdullah bin Abi Quhafah. Tempat dan tarikh lahirnya di Mekah dan 2 tahun selepas kelahiran Rasulullah SAW. Berketurunan Bani Tamim. Digelar sebagai As-Siddiq sebab mengakui kebenaran Rasulullah SAW dalam peristiwa Isra' Mi'raj di mana seluruh penduduk Mekah mengatakan Rasulullah ini pembohong, pendusta, ahli sihir kerana boleh terbang ke langit dalam masa 1 hari dan patah balik ke Mekah dan pergi ke Palestin lagi, dan kemudian hanya Sayyidina Abu Bakar saja kata kalau yang bercakap itu Muhammad maka dia adalah orang yang benar. Akhirnya dia mendapat gelaran As-Siddiq. Okay. Sifat peribadinya jujur, pekerti, baik, perangai dia pekerti, dan tempat lahir dan wafatnya meninggalnya ialah di Madinah 23 Jamadil Akhir tahun 13 Hijrah. Itu adalah latar belakang Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Okey. Siapakah dia Khalifah Abu Bakar As-Siddiq? Khalifah Abu Bakar As-Siddiq ini merupakan orang yang pertama masuk Islam. Itu perspektif pertama. Dan cara pelantikannya menjadi khalifah ialah Rasulullah SAW tidak meletakkan pengganti setelah kewafatan Rasulullah SAW. Bila wafat saja Nabi Muhammad SAW, tidak disebutkan secara detail siapakah dia menggantikannya. Jika ada komplikasi sama ada keluarga dia ke sebagai pemimpin Islam atau sahabat-sahabatnya. Jadi ada selisih pendapat. Bila wafat saja Rasulullah SAW, semua sahabat Rasulullah SAW ni, Sayyidina Ali apa semua sudah menguruskan pegumian Rasulullah SAW. Sementara itu orang Ansar berkumpul di Bani Saqifah, Bani Sa'adah, dan mereka nak melantik orang khalifah. Sebab kalau satu negara tak ada pemimpin, tak ada ketua, negara itu akan hancur. So dia kata, kalau Rasulullah dah wafat, kita kena cari lantik. Maka mereka telah memilih, orang Ansar telah memilih Sa'ad bin Ubadah. Dan kemudian berlakulah beberapa kekecohan pada masa itu kerana tidak dilibatkan oleh keluarga Rasulullah dan juga sahabat. Pada ketika ini, beberapa orang Muhajirin datang dan mengadakan perbincangan. Bincangkan orang Muhajirin ni yang datang dari Mekah lah. Dia bincang, kemudian kena selesai. Kemudian barulah mereka membawa, mana Sayyidina Abu Bakar ni ketika tengah menguruskan jenazah Rasulullah SAW dan Umar serta Ali sebagai anak saudara dia mestilah yang paling sibuk dan menguruskan. Kemudian mereka mendengar adanya bunyi bising-bising di Balai Raya Bani Sa'adah ini. Kemudian Sayyidina Abu Bakar berkata kepada Umar, Umar, masa mudahlah. Mari kita melawat, kita tengok apa berlaku kat sana. Mereka kita melawat apa berlaku kat sana. Maka mereka pun pergilah ke Balai Raya Bani Sa'adah, dan bersampai di sana mereka didapati sedang kecoh-kecoh nak melantik siapakah ketua negara sebagai khalifah pengganti Rasulullah SAW. Bila sahaja datang kedua-dua Umar dan Abu Bakar ini, maka para sahabat dan juga orang Ansar pun mereka
apa meminta agar diperbincangkan dan kemungkinan akan berlakunya cadangan supaya sama Abu Bakar, Umar atau Abu Ubadah. Tetapi Umar dan Abu Ubadah telah bangun. Maksud di sini ialah mula-mula Abu Bakar mencadangkan Umar lah atau Abu Ubadah lah. Kalau begitu, pilihlah antara dua. Kemudian Abu Bakar dan Ubaidah pun bangun berkata, kalau begitu yang paling layak adalah engkau wahai Abu Bakar, sebab teman rapat Rasulullah SAW paling rapat. Kemudian bila saja semua mengingatkan, semua orang yang berada di sana pun memberi pengakuan dan berbaiat. Mereka menjadikan Sayyidina Abu Bakar sebagai khalifah. Ini yang kena clear lah, sebab orang Syiah ada bahasa je lain. Orang Syiah kata Sayyidina Abu Bakar ni sailang lah kata dia, ataupun dia kata merampas kedudukan khalifah pertama sepatutnya kepada Ali. Dia berpakat dengan Abu Badah dan juga Umar Khattab. Tidak, dia tengok sejarah yang sebenarnya. Mereka tidak pakat, mereka sama-sama dengan Rasulullah, tapi dia lihat adanya kekecohan dan pada masa itu perlu diselesaikan masalah kepimpinan dan nak menunggu Ali tengah uruskan Nabi Muhammad SAW. Sebab itu akhirnya mereka pun melakukan pemilihan tersebut dan akhirnya mereka berbaiat dan seluruh umat Islam berbaiat akan menerima Khalifah Abu Bakar sebagai khalifah. So apakah dia sumbangan Abu Bakar As-Siddiq? Sumbangan yang mendaulatkan negara Islam Madinah di ancaman golongan murtad, golongan Nabi palsu, golongan yang tidak membayar zakat. Cabaran pertama Sayyidina Abu Bakar, tiga golongan penentang ini. Pertama, golongan murtad. Mereka keluar dari Islam, ramai-ramai keluar Islam, ramai-ramai keluar Islam. Dan cabarannya mereka, bila dia keluar Islam, dia mengangkat senjata nak menentang Madinah. Sebab itu akhirnya Sayyidina Abu Bakar bangun dan membuat serangan terhadap golongan-golongan murtad ini. Bukan tak ada kebebasan agama, tetapi mereka yang baru-baru kan. Jadi baru masuk, dia takut dengan Islam, dia masuk Islam. Rasulullah SAW wafat, mereka nak keluar daripada agama. Tetapi dia mengancam, kalau dia keluar, dia diam-diam je, tak ada perkara. Itu hak dia. Dialah Allah Ta'ala yang menentukan. Tapi kalau dia dah mula mengangkat senjata, mengumpulkan orang, mengancam keselamatan Madinah, maka orang ini harus dihancurkan. Yang kedua ialah gerakan Nabi palsu. Jadi diketuai oleh Musailamatul Kazzab. Dan pada masa ini mereka membuat gerakan Nabi palsu dan benda ini membahayakan umat Islam dan akidah umat Islam. Dan sebab itu akhirnya mereka diserang dan akhirnya Musailamatul Kazzab dibunuh oleh Wahsy. Wahsy ini ialah yang membunuh dalam peristiwa perang Uhud, kalau anda ingat. Siapakah yang membunuh Hamzah? Yang membunuh Hamzah ialah Wahsy, iaitu orang yang menjadi orang suruhan Hindun dan melemparkan lembing tap-tap ke belada Hamzah dan syahidlah Hamzah di perang Uhud. Dan kemudian Wahsy ini masuk Islam dan sebagai membalas atau dia macam nak balas balik kepada Rasulullah SAW dan Islam, maka dia telah berjaya menghancurkan yang palsu ini dengan kaedah yang sama, iaitu dengan melempar lembingnya. Kemudian yang ketiga ialah golongan tak membayar zakat. Bila Islam tak ada kerajaan, maka dia nak bayar zakat sama dia saja. Inilah akhirnya mereka dihapuskan. Kemudian membebaskan negeri di bawah pengaruh Rom dan Parsi. Maksud membebaskan ialah pengembaskan kuasa pada masa ini. Negara Islam bertambah besar. Antaranya ialah di kawasan-kawasan jajahan Rom dan Parsi. Itu adalah di antara jasa yang diberikan oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Dan juga jasa seterusnya ialah polisi diri sumbangan di dalam mengumpulkan tulisan Al-Quran. Dia tulis, kumpul. Masa ini zaman Abu Bakar dikumpulkan. Cuma dia tak tulis balik, dikumpulkan saja. Sehinggalah kewafatan Sayyidina Abu Bakar. Kemudian polisi Sayyidina Abu Bakar lagi ialah menggerakkan tentera. Menggerakkan tentera Usamah bin Zaid memerangi pembunuh Ghassan yang membunuh Rasulullah SAW. Kemudian melantik khalifah selepasnya dengan tujuan melalui kepada umat supaya tidak timbul perisisan dan melantik khalifah selepas meninggal dunia. So ada polisi tambahannya ialah dia lah akan mencadangkan siapakah penggantinya ketika dia tak meninggal nanti. Untuk mengelakkan perselisihan. Selesailah. Kemudian wafatlah Sayyidina Abu Bakar dan digantikan oleh Sayyidina Umar bin Khattab. Ada siapa nak tanya?
1 minit. Siapakah Umar Al-Khattab? Okey. Umar Al-Khattab, nama dia Umar bin Al-Khattab, lahir pada lahir di tempat lahir Mekah 13 tahun selepas kelahiran Rasulullah SAW. Keturunan Bani Adi, gelaran Al-Faruq kerana telah membezakan antara kebenaran dan kebatilan. Sikapnya berani, tegas dan terus terang, dan meninggalnya di Madinah dengan 23 Hijrah, hasil daripada ditikam oleh Abu Lu'lu' yang beragama Majusi ketika membunuh mereka lah yang membunuh Sayyidina Umar. Baik, sebab kematian je lah. Dia ini terkenal sebagai orang yang membenci dan menentang Islam sebelum masuk Islam. Kemudian setelah dia masuk Islam, kalau kita ingat peristiwa adik dia membaca surah Toha, dan akhirnya dia masuk Islam dengan membaca dan seterusnya memahami maksudnya. Kemudian Khalifah Sayyidina Umar ni, ciri pelantikannya ketika Sayyidina Abu Bakar sedang gering sakit, meminta pendapat beberapa orang sahabat tentang cadangan untuk melantik Umar berganti. Cadangan diterima dan Sayyidina Osman bin Affan telah menulis wasiat tersebut atas penempatan Khalifah Abu Bakar. Setelah itu wasiat itu dicadangkan dan dibacakan oleh orang ramai untuk disetujui. Itulah cara pelantikan Sayyidina Umar. Apakah polisi Sayyidina Umar masa dia memerintah? Dalam soalan SPM dia cerita polisi sumbangan, tak adalah cerita detail-detail yang lain. Iaitu menyusun pentadbiran Majlis Syura. Adanya Majlis Syura. Majlis Syura ni ialah majlis pakar-pakar, orang pakar yang daripada latar belakang berbeza duduk untuk bantu bangunkan, kembangkan negara Madinah. Yang kedua, menubuhkan beberapa jabatan bagi merinci pentadbiran negara seperti Dewan Jund dan Dewanul Al-Kharaj. Dia buat jabatan-jabatan supaya tak tertumpu semua di rumah dia atau di pejabat khalifah. Jadi ada jabatan-jabatan yang lain. Kemudian mengisytiharkan kalender tahun hijrah dan menubuhkan pasukan polis dan tentera laut. Ini adalah sumbangan Khalifah Umar. Dan juga polisi ini tidak membenarkan sahabat keluar dan meninggal Kota Madinah kecuali dengan izinnya, menyusun semua undang-undang tanah. So oleh kerana ramai sahabat-sahabat keluar, tak ada tempat rujukan, maka di polisi tak boleh. Siapa yang orang sahabat Rasulullah SAW tak boleh keluar daripada Kota Mekah, semua duduk situ dan meninggallah situ, kata dia. Dan kalau nak keluar juga kena minta izin. Dan dia menyusun semula undang-undang tanah. Khalifah Umar, selesai. Kemudian dalam satu peristiwa, dia 10 tahun dia memerintah, kemudian Abu Lu'lu' pun datang, bunuhlah masa sembahyang subuh, bunuhlah masa nak pergi sembahyang, bunuhlah Sayyidina Umar, dan Sayyidina Umar pun meninggal dunia kerana bunuh dengan beracun. Abu Lu'lu' ini adalah dikatakan sebagai tajaan orang Syiah. Orang Syiah ni ialah pengikut setia Sayyidina Ali yang mereka mengikut membabi buta. Jadi dia terlalu ta'assub, dan akhirnya berlakulah pembunuhan Sayyidina Osman. Kerana ketika zaman Sayyidina Osman ini, Sayyidina Umar tadi, golongan Syiah ni tidak dapat berkembang baik kerana Sayyidina Umar terlalu tegas dan dia mengembangkan Islam sebenar-benarnya. Kemudian diganti oleh Khalifah Osman bin Affan. Siapa kena Osman bin Affan? Osman bin Affan ini adalah nama sebenarnya Osman bin Affan. Mekah, lahir di Mekah 5 tahun selepas kelahiran Rasulullah SAW. Keturunan Bani Umayyah, gelaran Dzunurain kerana adalah berkahwin dengan 2 orang puteri Rasulullah SAW. Dia kahwin, meninggal, kahwin lagi. Sekejap. Kemudian sifat pribadinya lemah lembut dan dermawan sampai pada tarikh lahir dan wafat baginda di Madinah pada tahun 35 Hijrah kerana berlakunya pemberontakan, dan beliau ketika itu sedang membaca Al-Quran. Ini Sayyidina Abu Bakar Osman. Dan darah yang ada pada Al-Quran itu disimpan dengan baik sehingga ke hari ini di Turki, di perpustakaan, museum. Kalau anda pergi ke Turki, anda akan nampak ada kesan-kesan darah lagi pada muka surat yang dibaca oleh Sayyidina Utsman bin Affan.
Dan Sayyidina Osman bin Affan ni secara lemah lembut lah dan dalam menjalankan tugasnya. Jadi berbeza dengan Sayyidina Umar, keras. Lemah lembut ni orang ambil kesempatan lah. Okey. Kemudian cara pelantikan. Ketika dirawat ditikam oleh Abu Lu'lu', para sahabat meminta Khalifah untuk melantik beliau. Pada ketika Sayyidina Umar sedang nazak ni sakit kerana ditikam oleh Abu Lu'lu'. Kemudian orang tanya, wahai Umar, siapakah pengganti kau? Ali Umar mencadangkan beberapa orang sahabat seperti Osman bin Affan, Ali bin Abi Talib, Talha bin Ubaidah, Abu Zubair Az-Awwam, Sa'ad bin Al-Waqqas, Abdul Rahman bin Auf. Ini cadangan ketika sakit ni lah. Kemudian anak beliau Abdullah bin Umar dilantik sebagai saksi dan tidak layak dipilih. Sebab anak Sayyidina Umar itu Abdullah boleh dia saksi tapi tak boleh layak. Talha, Zubair dan Sa'ad menarik diri. Abdul Rahman meminta supaya menjadi pemegang amanah sahaja, tidak perlu dilantik. Serta mendengar pendapat dari sebagian besar daripada sahabat, maka orang ramai memilih Osman bin Affan sebagai khalifah yang ketiga. Apakah sumbangan dia? Menyumbangkan harta dan kekayaan untuk pertahanan negara. Mengumpul dan membukukan Al-Quran. Ini Sayyidina Osman. Lepas itu dipanggil Osman Osmani. Membesarkan angkatan tentera darat dan laut, memberi kesan kepada pelaksanaan kuasa wilayah. Makin besar, makin ramai orang masuk Islam. Dan ini buat Khalifah Osman bin Affan, polisi memberi ruang terbuka siapa saja ingin berjihad demi menyebarkan Islam dan memperluaskan pengaruh Islam. Para sahabat tidak lagi dilarang meninggalkan kota Madinah, melonggarkan syarat penggunaan harta Baitul Mal, menetapkan al dibaca, hanya mengumpulkan lajnah Quraisy, menggunakan lahjah Quraisy supaya tak ada lajah-lajah lain. Kemudian diterima. Kemudian ialah okey. Kemudian kita pergi Sayyidina Ali bin Abi Talib. Nama sebenar Ali bin Abi Talib. Tempat lahir di Mekah sebelum kerasulan Rasulullah SAW. Mana ketika Rasulullah 30 tahun. Ketua Bani Hashim, gelaran seorang wajah kerana tidak pernah menyembah berhala. Sifat peribadinya berani, tegas dan menguasai pelbagai bidang ilmu. Tempat dan tarikh meninggal dunia adalah di Madinah 40 tahun hijrah kerana dibunuh juga. Inilah fitnah yang telah berlaku pada umat Islam. Dia bermula dengan Umar bunuh, kemudian Umar bunuh saja. Jadi Sayyidina Ali merupakan kanak-kanak pertama masuk Islam. Selepas pembunuhan Khalifah Osman, kerana negara menjadi huru-hara, pihak pemberontak telah meminta Ali mengambil alih tampuk pemerintahan. Pada awalnya baginda menolak, Ali menolak, tetapi kerana negara yang semakin genting menyebabkan Ali menerima permintaan tersebut. Ramai orang memberi bai'ah kecuali pihak yang tidak setuju. Ini aja perkembangan puak-puak lain ni. Kemudian polisi dia menerima jawatan khalifah dalam keadaan negara tidak tenteram, menukar pegawai-pegawai berketurunan Umayyah dilantik pada zaman Khalifah Osmaniyah, meneruskan Haji Taqi yang berpendapat tentang ada bunuh Khawarij. Okey, sebanyak selamatkan negara dulu. Okey. Ciri kepemimpinannya sentiasa mendampingi dan mendapatkan didikan Rasulullah SAW, bijaksana dan memiliki ilmu pengetahuan, berani menegakkan kebenaran dan berpendirian tegas. Ini dia. Dan juga bersifat terbuka dan bersedia menerima pendapat orang lain. Dan pada masa ini ada sistem hijabah yang dipegang peribadi tidak wujud dan membolehkan yang boleh menemui pada semua yang tak ada, nak jumpa PA dan sebagainya tak ada. Mata-mata semasa ini. Ini merupakan sumbangan keempat khalifah yang meningkatkan zaman 30 tahun Khalifah Ar-Rasyid ini memerintah selama 30 tahun dan mereka telah melaksanakan amal dan perintah Allah SWT dan percaya. Okey, itu sedikit gambaran tentang keempat khalifah. Ada siapa nak tanya? Ada nak tanya tak? Ya. Saya nak tanya, apa beza Sayyidina Ali dengan sahabat lain yang Sayyidina Ali ni dia ada seorang je gelaran karamallahu wajhah. Apa beza dia dengan lain radhiyallahu anhu? Kan tadi dah jawab. Pertama, beliau tidak pernah menyembah berhala.
semasa walaupun Islam belum ni, dia tidak pernah mengambil perkara. Yang kedua, ada pendapat ulama juga, beliau tidak pernah betapa mulianya muka dan wajah Sayyidina Ali ni, kerana beliau tidak pernah melihat kemaluan dia sendiri. Lagi? Ada soalan lain? Ustaz, lahjah tu apa? Apa dia? Lahjah tu apa? Lahjah itu maknanya logat, bahasa. Lahjah tu daerah, mana bahasa Melayu, Jawa, bahasa Melayu Bugis, bahasa Melayu Kelantan, bahasa Melayu Kedah. Lahjah tu ialah lahjah Kedah, lahjah Kelantan, lahjah Jawa, lahjah Bugis. Itu lahjah. Maknanya bahasa Arab lahjah Quraisy yang kita baca sekarang. Kalau kita guna lahjah lain macam rajulun, artinya lelaki. Rajulun. Tetapi kalau sampai di Mekah, di Mesir, rajim lam itu rogulun. Rogul. Ya, rogul artinya lelaki. Jadi kalau kita ke Mekah, ke Mesir, kita tak akan dengar rajulun. Sebab jim dia tu bunyi dia ga. Bukan rogulun. Jadi dia panggil rogul. Ya, rogul. Itu lelaki. So, itu dipanggil lahjah. Lahjah Mesir. Kalau Quraisy, rajulun. Maknanya sama, tulisannya sama, bunyi saja kerana ada lahjah. Okey, lain? Ada soalan pertama? Tak ada, Ustaz. Okey, kesimpulannya, saya kena buat beberapa penjelasan. Sebab apabila khilafah, ini sahabat Rasulullah ni dia jamin syurga. Tapi Rasulullah SAW pesan, apabila wafat saja aku akan berlakulah fitnah kepada agama sampai hari kiamat. Sampai sempurnalah fitnah. Jadi aman makmur Islam ni sebab zaman Rasulullah SAW, bila Rasulullah wafat saja mulalah perpecahan berlaku. Ini perpecahan berlaku dalam umat Islam ini. Tapi khalifah-khalifah ni mewarisi sifat Rasulullah SAW, tapi dia dapat wahyu. Okey, kita kena clear tu. Jadi memang kita akan baca bahawa ada bunuh lah, pemberontakan dan sebagainya. Pertama sekali kita husnuzon. Khalifah ni semua kaum syurga, Allah Ta'ala berikan, walaupun dia tidak maksum. Kemudian mungkin ada beberapa keputusan-keputusan yang boleh rakyat pertikaikan. Dan panggil Arab yang suka berperang ini menyebabkan berlakunya pembunuhan pada khalifah-khalifah ini semua. Bukan bermakna kalau khalifah ni dibunuh, khalifah ni tak bagus, tidak. Tidak. Ini pemilihan kematian ni kerja Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi semasa dia hidup, dia melaksanakan amanah perintah Allah Taala. Yang kedua, ketika memimpin negara, kita ada 4 watak. Watak Abu Bakar, watak Osman, watak Umar, watak Ali. Abu Bakar sebagai orang wisdom mempunyai kebijaksanaan, dan dia amat berhati-hati bila buat keputusan, dan dia suka bincang. Sayyidina Umar pula, dia mempunyai kewibawaan juga, cuma dia tegas. Orang takut dengan dia. Cakap dia tegas. Dia mancung macam dia. Jadi kebanyakan sahabat takut sikit dengan Umar. Waktu orang pun tak berani menentang sebab zaman dia, lepas tu dipanggil zaman yang paling aman sebab dia keras. Dan orang takut nak melawan. Bukan dia tak sayang, tapi dia keras. Okey? Itu adalah Sayyidina Umar. Kalau Sayyidina Osman pula, dia lemah lembut. Laissez-faire. Maknanya dia berunding, mudah berunding. Dan dia tak nak gaduh-gaduh, dia panggilkan saudara dia. Jadi pegawai-pegawai supaya senang, dia nak dictate orang lain susah sikit kan. Tapi itu adalah fiqh Sayyidina Osman. Bukan Osman salah. Ini adalah pilihan ijtihad dia. Mungkin saja menyebabkan perpecahan, tapi itu dengan izin Allah Ta'ala. Kemudian Osman, Ali. Ali ni seorang yang tegas, tetapi zaman dia zaman orang dah berpecah belah dah.
Jadi dia menghadapi cabaran. Cabaran ketika memerintah dan baginda pemerintah tak lama. Okey, yang kelima. Jadi boleh kita simpulkan bahawa zaman Khalifah Ar-Rasyidin ini adalah zaman yang mengembangkan Islam dan memajukan Islam, dan musuh-musuh Islam mula menyelinap untuk merosakkan Islam dari dalam secara perlahan-lahan. Wallahu a'lam. Ada soalan? Tak ada. Okey. Nanti saya akan beri dalam link itu anda beberapa tugasan sikit dan kehadiran dalam grup nanti tolong isi. Okey, saya akan rakaman ni saya akan berikan semula. InsyaAllah Ta'ala akan memudahkan anda. Jadi nanti saya akan bincangkan pula tentang perpindahan Masjid Umar tu, Umar ya. Tapi kita ada beberapa polisi-polisi lain dan isu majlis tahkim supaya anda arif apa yang berlaku dan kita boleh bicara dengan orang. Tidak terperangkap dengan lisan dan menggunakan bahasa akhirnya kita mendiskreditkan para sahabat dan juga Rasulullah SAW. Terutama dalam sejarah ni. Wallahu a'lam. Moga ada keberkatan dan kerahmatan. Moga kesehatan semuanya. Kita akhiri dengan bacaan tasbih kafarah dan suratul As. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum